Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan yang sudi hadir pada sesi taklimat kita pada hari ini bersama dengan PIBKS di seluruh Malaysia. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan dirilah terlebih dahulu. Nama saya Dr. Noliana Ismail. Saya merupakan seorang doktor perubatan yang sekarang adalah pakar perubatan kesihatan awam di Sektor Kawalan Tembakau dan Urusita FCTC di Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi saya bersama tim saya lah, Dr. Ariana merupakan ketua sektor, Dr. Muaz, Dr. Nizam juga ada bersama pada hari ini untuk memberikan penerangan berkenaan hasrat kami berkaitan dengan akta baru kawalan produk-produk merokok. Jadi tadi Dr. Muaz telah menerangkan sedikit berkenaan dengan isu berkaitan produk merokok. Jadi kalau kita tengok tadi produk-produk merokok yang ada ni dia telah orang kata bervariasi dengan sangat banyak, berevolusi dengan sangat banyak. Mungkin generasi saya, generasi kita ni dibesarkan pada ketika itu mungkin ada rokok je. Rokok dan kita kadang-kadang tengok ada orang hisap pipe, ada yang hisap cerut kan tapi tak ramai. Ada juga yang mungkin nenek di kampung-kampung yang kita tengok ada yang makan kunyah tembakau dan sebagainya. Tetapi kebanyakan produk yang kita biasa tengok produk rokok biasa tu, produk rokok biasa tu rokok konvensional. Tetapi pada zaman ini, pada masa kini, pada alah ini anak-anak kita, anak cucu kita membesar dengan orang kata cabaran dan tarikan produk-produk merokok yang pelbagai, yang pelbagai. Dan Dr. Muaz tadi dah terangkan, ada yang berasal daripada tembakau dan ada yang telah tidak menggunakan tembakau tetapi masih mereka memasukkan satu substan yang sama, nikotin, ke dalam produk-produk merokok ini sebab dia akan memberikan elemen ketagihan untuk memastikan orang keep menggunakan produk tersebut. Jadi di akhir taklimat Dr. Muaz tadi dia ada menerangkan sedikit berkenaan isu di dalam peraturan ataupun di dalam kawalan produk-produk merokok ini. Untuk makluman tuan-tuan, produk merokok yang rokok konvensional, rokok tembakau ini di Malaysia kita di bawah kawalan peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau ataupun di bawah akta yang terletak di bawah akta makanan. Jadi kalau kita tengok tadi Dr. Muaz dah terangkan secara panjang history ataupun sejarah penggunaan produk tembakau ini sejak 1492 dan syarikat rokok pun dah bertapak sejak abad ke-17 begitu besar begitu kukuh syarikat-syarikat ini dan telah tersebar ke seluruh dunia. Tapi hanya pada 1960-an baru orang boleh kaitkan penggunaan tembakau dengan kesan kepada kesihatan. Sebab itulah walaupun kebanyakan negara tak mampu nak ban disebabkan isu-isu trade, isu-isu dagangan, isu-isu legal, tak dapat nak ban produk yang berisiko ini, tetapi ada kawalan. Dia bukannya produk pengguna biasa macam sabun dan sebagainya, tetapi dia ada kawalan khas kebanyakan negara seperti kita Malaysia yang merupakan satu parti kepada Framework Convention on Tobacco Control, kita ada satu undang-undang khas yang mengawal produk-produk hasil tembakau ini. Walau bagaimanapun, bila ada produk baru yang tidak berasaskan tembakau, itu yang menjadi satu ada gap di dalam undang-undang sedia ada. Disebabkan itu memang KKM kita dalam usaha, memang actually dah lama kita draftkan supaya kawalan produk-produk merokok ini dia ada akta sendiri, dia ada orang kata ibu dia sendiri supaya kawalan-kawalan terhadap produk ini dapat kita kukuhkan lah. Jadi untuk sesi kedua ini saya akan terus menjurus kepada satu peruntukan khas di dalam akta yang kita akan plan kita cadangkan untuk bentang pada sidang parlimen pada Julai ini, iaitu pelaksanaan larangan penjualan, pembelian dan pemilikan produk tembakau dan produk pengganti tembakau. Basically semua produk merokok dalam kalangan generasi penamat ataupun generation endgame. Okay.
So, dalam pembintangan saya akan terangkan sedikit berkenaan apa itu, apa yang kita panggil generasi penamat GEG Tadi tuan-tuan ada tengok kan video GEG, anak-anak tadi. And then apakah objektif pelaksanaan, bentuk pelaksanaan, justifikasi pelaksanaan dan apa yang sedang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pendidikan untuk memaklumkan berkenaan GEG ini dan juga untuk mendapatkan sokongan terhadap pelaksanaan GEG ini. Jadi tadi macam isu yang Dr. Muaz terangkan kita ada produk rokok tembakau, rokok konvensional cerut dan kita ada kawalan. Cuma kawalannya kita hanya ada peraturan. Kita yang tumpang di bawah Akta Makanan. Kita tak ada akta kita sendiri. Dan dalam produk-produk rokok ini juga kita masih ada isu-isu, ada gap contohnya bila ada promosi. Tadi Dr. Muaz kata di Malaysia kaunter jualan belakang tu kalau pergi 7-Eleven, kalau kita pergi Speedmart, di belakang cashier kita ada nampak pelbagai produk rokok dipamerkan kan, kaunter jual itu kita panggil point of sale ataupun kaunter jualan. Di mana kalau ada negara-negara macam Singapura, Thailand, Australia, diorang telah ban tak boleh mempamerkan produk-produk rokok ini di kaunter jualan. So mereka lebih ke depan lah dalam kawalan tembakau. Tetapi di Malaysia kita masih ada kawalan-kawalan yang kita telah buat, contohnya seperti larangan merokok tempat-tempat yang kita larang merokok, tempat makan, tempat public lah terutamanya, tetapi ada juga kawalan-kawalan yang kita masih sederhana ataupun kita tak dapat buat dengan lebih optimum. So disebabkan itu isu merokok ini dia masih menjadikan satu isu kesihatan yang utama di seluruh dunia. Dia merupakan punca utama kematian pramatang, kematian sebelum umur lah biasanya berlaku sebelum umur 60 tahun yang mana merokok ini adalah satu gaya hidup ataupun faktor risiko yang boleh diubah Maksudnya kalau kita berjaya berhenti ataupun tidak merokok, kita boleh mengurangkan risiko untuk mendapat penyakit-penyakit kronik seperti jantung, kanser, COPD dan sebagainya. Daripada segi kematian dia telah menyebabkan hampir 6 juta kematian setahun. Kalau di Malaysia berdasarkan data kita 2015, 20 orang mati disebabkan oleh pelbagai komplikasi macam Dr. Muaz tadi tunjuk pelbagai penyakit dan pada alaf ini selain daripada isu merokok yang kita masih ada ini, kita juga ada lagi satu isu berkaitan dengan produk merokok alaf baru macam vape dan sebagainya. Jadi tadi Dr. Muaz dah tunjuk slide ni rokok elektronik e-cigarette ni bermula sekitar 2003 tapi mula masuk di Malaysia pada tahun 2015 menjadi satu fenomena pada ketika itu bila ramai rakyat Malaysia yang teruja nak cuba yang wanita pun kanak-kanak kita ada tengok viral di sana sini mereka orang kata tertariklah dengan produk ini. Dan produk ini kalau di Malaysia 2015 sekarang 2022 dalam sekitar 7 tahun Kalau di US dia masuk sekitar 2006 ataupun 2007 So sekarang dia dah sekitar dalam 10 atau 11 tahun. Jadi walaupun produk ini baru dalam 10 tahun tapi dia punya reka bentuk dia tu ataupun dia punya design, dia punya mekanisme adalah terlalu bervariasi, terlalu pelbagai Kadang-kadang kita ibu bapa saya pun ada anak di sekolah menengah, ada anak di sekolah rendah, kita pun kadang-kadang tak tahu apa sebenarnya. Kita kadang-kadang kita tengok macam pen drive kita tengok macam gadget dan sebagainya sebenarnya ada yang benda-benda itu adalah sebenarnya rokok elektronik ataupun vape. Jadi terlalu bervariasi. Dan Dr. Muaz tadi dah tunjuk perokok di Malaysia kita ada isu merokok yang mana kita dah buat kawalan KKM dah buat kawalan, KPM di sekolah pun dah ada program-program berkaitan dengan murid-murid yang merokok. Namun kita tengok situasi merokok di Malaysia dia masih kekal statik di paras 20%. Maksudnya satu daripada 5 rakyat Malaysia adalah masih merokok. Kalau kita tengok daripada segi jantina lelaki, 40% lelaki di Malaysia masih merokok. Dan pada tahun 2016 kita ada lagi satu isu bila bermulanya penggunaan rokok elektronik 3.2% mungkin nampak tak tinggi tapi kalau kita translate kepada jumlah sekitar 600,000 rakyat Malaysia yang menjadi pengguna rokok elektronik dan terus meningkat pada tahun 2019 kepada 4.9% ataupun 1.2 juta, hampir 2 kali ganda dan ada di antara mereka ini adalah dual user.
dua-dua, merokok pun dia hisap, rokok elektronik pun dipakai. Dia adalah 2 user yang mana akan menambahkan risiko kepada kesihatan dia. Dia ada risiko disebabkan rokok biasa, tapi dalam masa sama dia mencuba pula produk baru yang macam Dr. Muaz kata kita tak tahu apakah efek yang akan berlaku pada mereka ini pada masa akan datang. Tetapi apa yang pasti apabila daripada kajian-kajian yang menunjukkan tadi semua bahan dalam cecair ataupun dalam peranti rokok elektronik itu, dia ada menyebabkan kesan kepada sel dalam badan kita. Tetapi berapa lama kesan itu akan manifest sebagai satu penyakit akan mula menunjukkan kesan itu kita tak tahu. Cuma di US pada tahun 2019 sudah ada satu penyakit EVALI, Dr. Muaz ada maklumkan tadi, e-cigarette and vaping associated lung injury. Dia berlaku sebelum COVID, dilaporkan di US pada bulan 8, bulan 9, melibatkan 3,000 kes dan 70 kematian di kalangan mostly youngsters 20 hingga 35 tahun. Datang dengan sesak nafas, batuk, demam dan sebagainya. Dan bila doktor test, EVALI ni bila doktor akan test kuman, bakteria, penyakit autoimun, semua negatif. Doktor dah test segala sebab-sebab yang mungkin yang menjadi orang kata punca kepada gejala yang dialami dan semuanya tak ada tak ada yang positif bukan bakteria, bukan viral infection. Tetapi bila buat X-ray ataupun CT scan nampak ada injury ataupun kecederaan, kebocoran pada paru-paru dan bila ditanya daripada segi sejarah ada penggunaan vape dalam tempoh 90 hari. So doktor kelaskan ini sebagai satu penyakit baru yang kita panggil EVALI disebabkan oleh penggunaan vape itu. Jadi di Malaysia kita telah ada 2 kes. Kita tak ada method untuk melaporkan lagi tetapi pada tahun 2019 juga ada 2 kes dilaporkan di kalangan satu budak yang berumur 17 tahun, satu di kalangan 20 tahun yang mana dah sebulan masuk doktor dia sakit semua, doktor dah check semua negatif tapi kemudianlah baru doktor tahu ada pernah menggunakan vape dan melaporkan kepada KKM dan disebabkan itu kita telah membuat satu garis panduan untuk doktor-doktor di hospital, di klinik kesihatan mula mengesan kes-kes EVALI ini dan kes-kes ini akan dilaporkan kepada KKM lah. Kita akan tengok berapa banyakkah orang yang kesan akibat penggunaan vape di kalangan rakyat Malaysia. Jadi ini di kalangan remaja. Untuk rokok biasa rokok konvensional nampak ada trend penurunan terutama di kalangan remaja lelaki. Tetapi di kalangan remaja perempuan itu dia fluctuate. Actually in between tu ada naik ada turun di kalangan remaja wanita, remaja perempuan kita lah. Tetapi untuk rokok elektronik dia meningkat 2 kali ganda pada kajian 2016 dan 2017 daripada 141,000 kepada 211,000 remaja kita yang mula menggunakan rokok elektronik. Dan ada satu kajian yang dijalankan oleh pihak UKM pada tahun 2018 memang mendapati di antara rokok vape ataupun rokok biasa konvensional majoriti remaja memilih vape ataupun rokok elektronik 42.2% berbanding rokok biasa ni. Kebanyakan remaja sekarang ni dia orang dah move towards tertarik dengan produk-produk rokok elektronik ini. Jadi ini memang membimbangkanlah. Saya rasa kita sebagai ibu bapa, kami di Kementerian Kesihatan Malaysia memang yang orang kata sektor yang menjaga begitu ketat kita nak jaga pasal rokok ni tetapi isu vape ni kita masih ada kekangan. Jadi dalam mengawal isu-isu merokok di Malaysia ini kita ada satu plan strategik kebangsaan sebab kita bukan Kementerian Kesihatan sahaja yang berperanan dalam orang kata isu-isu merokok sebab dia melibatkan pelbagai kementerian, pelbagai sektor, pelbagai agensi, badan bukan kerajaan, orang perseorangan komuniti supaya kita dapat menurunkan kita punya hasrat adalah untuk menurunkan peratus perokok di Malaysia kurang daripada 5%. Kalau tuan-tuan tengok tadi, kita masih di paras 20. Mungkin sebelum ni tahun 70-an, tahun 80-an masih tinggi rakyat Malaysia yang merokok 30%. Sekarang ni sekitar 20% tapi dia tidak menurun dengan banyak lah. Sebab kalau kita nak comparekan negara kita dengan negara yang lebih maju macam Australia, New Zealand, macam Singapura, mereka telah berjaya turunkan hingga
13-12%, tetapi kita masih pada tahap 20% yang mana itu masih menjadi satu burden ataupun beban yang tinggi kepada sistem kesihatan kita. So dalam kita punya sasaran end game dalam orang kata konsep kawalan tembakau, memang kita ada satu konsep end game. End game iaitu kita nak tamatkan isu-isu berkenaan dengan produk ini, di mana kita nak mencapai satu sasaran iaitu kurang daripada 5%. Jadi, macam Dr. Muaz terangkan tadi, ini adalah kawalan sedia ada yang kita ada. Untuk rokok hasil tembakau memang telah ada satu peraturan khas iaitu peraturan kawalan hasil tembakau yang terletak di bawah yang tumpang di bawah Akta Makanan. Dia tak ada akta sendiri untuk produk ini, dan dalam kawalan ini kita memang mengawal penjualan. Sebab itu penjualan tu bagi maksud tidak boleh dijual pada mereka yang berumur 18 tahun ke bawah. Kalau nak jual kena ada amaran kesihatan bergambar, kena mendapat kelulusan harga sebab kita tak nak produk rokok ini dijual dengan harga yang murah. Tak boleh langsung dipromosikan, tak boleh langsung diiklankan, tak boleh langsung diletak dekat billboard dan mana-mana. Mungkin dulu-dulu pernah tengok dekat billboard kat tepi jalan ada produk dahir dan sebagainya, tapi sekarang memang tidak dibenarkan dalam peraturan sedia ada. Cara dibungkus, pelabelan, amaran kesihatan, semua kena ada pada produk-produk ini dan larangan pada orang bawah umur. Jadi, produk hasil tembakau ini memang ada satu peraturan khas. Namun begitu untuk produk rokok elektronik dan produk pengganti tembakau yang macam produk daripada daun teh tadi yang Dr. Muaz cakap kan, walaupun tak banyak lagi kat Malaysia, tapi kita dah noted benda-benda ni start masuk yang ni kalau dah mula orang kata banyak, ini kita tak ada undang-undang lagi. Itu yang kita bimbang Jadi yang kat sini ada gap yang menyebabkan usaha nak kita kontrol betul-betul produk-produk merokok ini akan tergendala. Memang kami sejak orang kata langkah kami untuk wujudkan akta ini telah lama pada ketika itu mungkin lebih kepada akta mengawal produk rokok tembakau sendiri. Tapi bila ada isu rokok elektronik atau vape, kita tengok kita ada gap kat sini. Kita ada kekangan sebab kalau kita hanya kawal tembakau, kita rupa-rupanya pada alah baru ni diorang boleh cipta pula rokok elektronik ni yang tak perlu pakai tembakau, pakai cecair je. Jadi kita tengok kat situ kita ada gap. So kita ada perlu satu peraturan satu akta yang lebih komprehensif untuk mengawal semua produk-produk ini. Dan usaha untuk buat ini sudah ada pada tahun 2015 lagi kita nak wujudkan akta ini, dan dan di bawah akta baru ini kita akan kawal sama rata semua produk-produk ini di mana kawalan penjualannya akan sama. Tiada promosi, tiada periklanan, tiada penjualan atas talian dibenarkan, dan dia mesti juga dibungkus cara macam vape sekarang ni kalau ada tengok produk-produk dia cantik dia kalau tuan-tuan ada pergi tengok ataupun come across dia orang jual cantik paket macam tadi Dr. Muaz tunjuk dalam kotak aiskrim dan sebagainya, semua itu tidak akan dibenarkanlah dalam akta baru ini. Dia kena sebagaimana produk rokok itu dijual, kena ada amaran kesihatan dia dan sebagainya. Dan khusus bagi generasi akan datang, ada cadangan tadi kita tengok daripada YB Menteri Kesihatan telah mencadangkan satu peruntukan GEG ataupun generasi penamat yang mana kita nak melarang sepenuhnya penjualan tak boleh mana-mana orang jual kepada anak-anak yang lahir pada 1 Januari 2005 dan seterusnya. Mereka juga tak boleh membeli dan memiliki semua jenis produk ini orang kata seumur hidup. Kenapa tahun 2005? Kerana anak-anak ini sekarang berumur 17 tahun di tingkatan 5 yang akan ambil SPM pada tahun inilah. Mereka adalah generasi yang masih tidak terdedah kepada orang kata ketagihan yang serius. Disebabkan dalam peraturan sedia ada, memang mereka ini adalah golongan yang tak boleh beli. Dalam PPKHT kita sekarang, dalam undang-undang sedia ada sekarang, memang mereka adalah generasi yang sebenarnya memang mereka tak boleh beli pun rokok, vape dan sebagainya. Tetapi bila lepas berumur 18, apa yang menjadi satu gap adalah
dah tak ada dah undang-undang tersebut. Bila dah umur 18, di Malaysia, bebas untuk pilih nak hisap rokok ke tak. Tetapi kalau kita tengok daripada spirit kesihatan, daripada segi sudut kesihatan, tiada had umur yang selamat untuk mula merokok. Baik umur 18, baik umur 20, baik umur 30, dan 50 dan sebagainya. Sebab untuk produk merokok itu tiada satu, orang kata, benefit ataupun tiada satu faedah kepada manusia selain memberi kesan kepada kesihatan, baik produk rokok tembakau dan juga produk rokok sedia ada. Disebabkan itulah kita mencadangkan satu undang-undang sebab kita tahu satu daripada segi kepelbagaian yang terlalu banyak kepada generasi kita bila mana vape juga akan dibenarkan tetapi kita kata kena ada kawalan di pihak Kementerian Kesihatan. Kita tak boleh jual produk-produk ini sebebas-bebasnya. Jadi memang telah banyak aktiviti-aktiviti libat urus yang telah dilaksanakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita dah telah mewawakan sejak Januari, dan ini pada hari ini adalah salah satu usaha kami untuk approach kepada pihak PIBKS untuk memaklumkan kepada pihak ibu bapa dan juga untuk mendapatkan sokongan supaya satu akta ini dan satu juga yang mempunyai satu peruntukan khas GEG ini dapat diluluskanlah di Malaysia. Jadi tadi saya kata generasi penamat ataupun GEG ini memang satu konsep yang telah lama diterapkan dalam kawalan produk merokok. Memang kita telah menerapkan untuk kita mencapai di endgame tahun pada awalnya kita rasa kita nak capai 24.5 sebab kita tengok mungkin kita tak mampu nak capai awal. Tetapi kita tengok kebanyakan negara maju dia orang memang menyasarkan 20-30. Dia kata kita tak boleh biarkan rakyat kita ni terus orang kata menjadi mangsa kepada ketagihan merokok ini. So ada negara yang lebih agresif tetapi mungkin dulu approach kita untuk mencapai di end game ni lebih kepada advocacy, lebih kepada program-program intervensi, program-program pencegahan. Tetapi dalam usaha kita untuk disebabkan COVID yang menjadi beban menambahkan beban kepada kesihatan, kita rasa kita perlu lebih cepat untuk mencapai di end game ini, dan salah satu usaha adalah kita nak masukkan dalam peraturan di dalam akta baru. Jadi tujuan utama adalah untuk mencapai peratus mereka yang merokok kurang daripada 5%. Kalau tadi saya kata 21 masih 21% rakyat Malaysia merokok, di mana kalau 21% tu kita masih biasa tengok orang merokok. Benda tu masih menjadi budaya yang normal. Mungkin masa kita membesar dulu, kita tak diajar dalam silibus mungkin kat sekolah, tapi kita dengar biasa dengar kempen, rokok bahaya. Anak-anak kita sekarang memang ada dalam silibus pembelajaran pendidikan kesihatan. Bahaya rokok, bahaya alkohol, bahaya dadah. Mereka telah diajar di sekolah benda ni bahaya. Cuma bila mereka kembali ke masyarakat, bila mereka kembali ke rumah, bila mereka kembali berada di persekitaran, mereka masih nampak budaya merokok itu di merata-rata. Mungkin di rumah ada ayah yang merokok, mungkin di rumah datuk merokok, ataupun kalau ayah tak merokok tapi bila keluar nampak di kedai kalau dulu kedai makan masih orang isap rokok, sekarang dah tak boleh bila kita wartakan tempat makan. Tapi masih nampak kelihatan mungkin di pasar pasar kita tak wartakan lagi, di kawasan-kawasan lain mereka masih nampak pak cik tu merokok. Jadi mungkin lama-lama walaupun apa yang diajar di sekolah itu rokok ini bahaya, tetapi disebabkan oleh keterlihatan aktiviti-aktiviti merokok ni di merata-rata, mereka akan persif ini biasa. Merokok ini biasa. Merokok ini budaya sebab benda tu dia orang common untuk tengok. Jadi ini yang kita nak reversekan balik bila kita nak mencapai di end game, supaya bila kurang daripada 5% masyarakat Malaysia merokok, benda ini tidak lagi menjadi satu budaya yang boleh diterima oleh masyarakat. Memang sangat kurang. Saya di sini suka bagi contoh pada saya lah apa yang saya masa kecil saya masih tengok adalah nenek saya dia makan sirih letak letak pinang letak tembakau dan sebagainya dah kunyah. Tetapi generasi mak saya yang menggantikan generasi nenek saya di kampung memang tak ada dah yang makan sirih. Saya tak nampak dah. Dan anak saya yang dah membesar tingkat sekolah menengah ni saya tak pernah tengok orang makan sirih. Jadi kalau dia nampak lah mungkin bagi dia satu benda yang pelik. Jadi kita harap pun bila kita dapat mengurangkan rokok kepada kurang daripada 5%, untuk anak-anak pada masa depan tengok apa orang tu buat. So
merokok tu diorang rasa macam pelik dah bukan benda yang orang kata normal lah. Dan akan kita tamatkan penjualan komersial produk-produk tembakau dan juga tak ada pendedahan kepada penggunaan tembakau dan produk merokok kepada anak-anak. Jadi pelaksanaan tadi saya kata sekarang di dalam undang-undang sekarang kita melarang penjualan, pembelian, pemilikan kepada mereka yang berumur kurang 18 tahun. Tetapi dalam Akta Baru ini adalah larangan kepada certain generasi iaitu 2005 dan adik-adik mereka, dan larangan ini akan termaktub orang kata seumur hidup. So kita pecahkan kita punya orang kata masyarakat ni kepada dua generasi. Generasi yang GEG ataupun generasi penamat ini dia lahir pada tahun ini 17 tahun So next year diorang 18 tahun. Jadi seumur hidup ni akan tak boleh lah diorang tak kita dalam peraturan ini kita melarang mereka daripada membeli menjadi seorang perokok Tetapi kita tahu di kita generasi yang bukan endgame generasi kita ini masih dibenarkan masih boleh. Mungkin ada yang tak tanya kenapa tak ban terus? Kenapa tak ban terus je macam yang telah diterangkan tadi industri rokok ni dah bertapak lama daripada segi trade, daripada segi legal mungkin ada setengah negara yang rasa rumit nak ban total. Tetapi kita juga kena maklum dalam masyarakat kita sekarang kita sudah ada sebilangan yang 20% tadi mereka yang telah pun menjadi orang kata ketagih kepada produk-produk ini. So kalau kita nak totally ban, mereka yang 20% ni mungkin akan ada isu lah. Tetapi kita akan fokuskan yang 20% ni untuk berhenti merokok. Kita akan kukuhkan perkhidmatan berhenti merokok dan sebagainya. So di kalangan yang ini memang kita akan orang kata the method langkah-langkah kawalan yang lain kita akan ambil. So ini adalah justifikasi kenapa kita nak melaksanakan. Ini adalah di bawah peraturan sekarang kita dah buat banyak perkara dan ini adalah satu modeling yang dibuat oleh KKM bersama dengan Kementerian Kesihatan bersama dengan pihak UPM dan juga University of Cape Town Africa pada tahun 2015 di mana kalau kita tengok pada ketika itulah kita tengok kita punya peratusan masih 22.8 pada tahun 2015. Dan dalam modeling ini dia tengok dalam tempoh jangka masa 5 tahun, jangka masa pendek, jangka masa sederhana 15 tahun dan jangka masa panjang 40 tahun. Dan kita cuba nak anggarkan kalau dengan langkah-langkah yang kita buat sekarang, kalau kita maintain buat apa yang kita buat sekarang, berapakah peratus perokok yang kita dapat kurangkan pada masa depan. Dan apa yang dah dimodelkan daripada model Sing Smoke ini adalah pada 40 tahun akan datang 2055 pengurangan hanya 8.9%, negatif 8.9%, daripada 22 hanya 20%. Maksudnya masih tinggi walaupun 40 tahun kalau kita masih buat langkah yang sama, orang kata beban merokok kat Malaysia ni akan masih kekal pada tahap itulah. Jadi nak mencapai di end game 2040 memang tak akan tercapai dan kita juga kena ingat kita ada satu lagi isu baru penggunaan rokok elektronik. Jadi disebabkan itu juga pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah mencadangkan untuk melaksanakan peruntukan generasi penamat ataupun GEG ini. Satunya memang tadi saya kata walaupun undang-undang sendiri ada hanya melarang di bawah 18, tetapi daripada sudut kesihatan memang tiada had umur yang selamat untuk kita mula merokok. Memang sebab kan tadi Dr. Muaz dah terang apakah konten dalam rokok, konten dalam rokok elektronik, walaupun mungkin rokok elektronik itu masih baru, tetapi daripada kajian yang dah ada pun menunjukkan akan ada kesan kepada kesihatan. Dan kita juga tahu salah satu elemen yang sangat penting dalam isu merokok ini adalah isu ketagihan disebabkan oleh nikotin tersebut. Walaupun kita kata 18 tahun ni umur yang dah matang untuk mereka decide tak nak isap rokok ke ataupun mereka nak isap rokok. Tapi kita tahu yang bila mereka ini telah orang kata mengalami isu ketagihan, itu akan mengatasi otak mereka untuk fikir apa yang sepatutnya lah the addiction akan mengatasi the maturity Jadi sebab saya rasa kalau kita tengok daripada kajian NHMS sendiri juga, ramai perokok di Malaysia ni sedar rokok tu bahaya. Almost 90% tahu rokok tu boleh menyebabkan diorang ni sakit dan sebagainya.
dan mereka teringin nak berhenti. Cuma mereka tak dapat nak berhenti disebabkan oleh isu ketagihan kepada substan yang kita panggil nikotin tersebut. Ini pun Dr. Muazzah terangkan, ini adalah impak kepada kos kepada kesihatan. Kadang-kadang orang macam tak tahu orang kata sakit lah kan, pilihan dia. Dia nak isap rokok, dia sakit. Cuma kadang-kadang isu merokok ini juga sebab apa dia dikawal macam tempat larangan merokok, sebab dia juga boleh menyebabkan orang sekitar yang tak merokok pun terdedah kepada bahaya asap rokok. Untuk vape, kita tak tahu apa kesan kepada orang sekitar yang akan terdedah kepada asap dan wap rokok elektronik ini. Tetapi lagi daripada segi sudut yang lain kos untuk kita merawat apabila mereka ini sakit adalah sangat-sangat besar. Pada 2007 data daripada Prof Said Aljunied daripada UKM, kos untuk merawat hanya 3 penyakit. Tadi Dr. Muaz tunjuk dalam 40 jenis penyakit yang berkaitan dengan komplikasi merokok, tapi hanya 3 penyakit sekitar 2.92 bilion kos nak merawat, dan majoriti kos sebenarnya ditanggung oleh pihak kerajaan. Dan ini proyeksi yang kita buat dan kos ini akan terus meningkat kalau kita tak dapat nak kawal jumlah perokok di Malaysia. Dan EVALI juga akan kes-kes EVALI juga akan melibatkan kos untuk merawat mereka lah. Ini proyeksi disebabkan oleh jika kita mula mendapat kes kita akan mengesan lebih banyak kes-kes EVALI selepas ini. Kita jangka pun kos untuk kita rawat mereka yang sakit disebabkan oleh penggunaan rokok elektronik juga akan meningkat, yang akan memberi satu burden kepada Kementerian Kesihatan dan juga kerajaan lah untuk merawat mereka. Dan di situasi COVID ini, Dr. Muazzah cakap, mereka yang merokok lebih cenderung untuk mendapat komplikasi yang lebih teruk. Memang kajian di Malaysia juga menunjukkan finding yang sama. Bila lebih teruk itu mungkin akan memerlukan rawatan yang lebih lama, rawatan intubasi dan sebagainya, dan kos untuk merawat mereka juga akan terus meningkat. Jadi disebabkan itulah kita rasa kita perlu mengambil peluang kita nak bentang akta ini. Kita juga satu cadangan yang orang kata mungkin drastik tapi perlu, iaitu pelaksanaan GEG ini dimasukkan di dalam peruntukan ini. Okey, ini Dr. Muazzah terangkan untung rugi kutipan cukai versus kos untuk merawat dan secara kesimpulannya satunya pelaksanaan akta baru yang kita nak cadangkan ini bersama peruntukan GEG ataupun generasi penamat adalah aktiviti bersama aktiviti promosi kempen-kempen yang kita jalankan sekarang akan terus berjalan, adalah merupakan satu pilihan terbaiklah untuk mengatasi isu-isu masalah merokok di Malaysia. Dan sasaran kita nak mencapai the end game, kita telah awalkan pada tahun 2040 supaya pada ketika itu kurang daripada 5% rakyat Malaysia yang merokok, dan kalau kita dapat capai 10 tahun lebih awal kita akan dapat jimat sebanyak 6.2 bilion orang kata kos lah kepada kerajaan untuk merawat mereka-mereka yang sakit akibat komplikasi merokok dan juga penggunaan rokok elektronik. Dalam melaksanakan akta ini, peruntukan GEG ini telah menjalankan banyak sesi libat urus bersama dengan pihak kementerian, agensi, badan bukan kerajaan, pelajar sendiri dalam untuk menerangkan supaya mereka aware, dan juga akta ini dan peruntukan GEG ini mendapat sokongan daripada semua. Jadi khas untuk anak-anak generasi GEG ini sendiri, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama pihak Kementerian Pendidikan telah melaksanakan satu soal sidik secara online. Kita nak penerangan, kita bagi penerangan dan juga kita nak tahu apa respon mereka lah terhadap pelaksanaan GEG ini. Jadi soal sidik ini telah mendapat kelulusan daripada bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan KPM. Dan instrumen yang kita sediakan adalah kita ada buat satu short video. Mohon Dr. Nizam. Hai semua, saya Adam. Saya berumur 17 tahun dan lahir pada 1 Januari 2005. Di bawah undang-undang sedia ada, Adam, rakan-rakan dan adik-adik adalah dilindungi daripada ancaman bahaya produk merokok. Namun, selepas berumur 18 tahun,
Kami tiada perlindungan dan terdedah kepada ancaman dan tarikan berbahaya produk merokok yang membahayakan kesihatan dan boleh menyebabkan kematian. Oleh itu, Kementerian Kesihatan Malaysia berhasrat melaksanakan peruntukan undang-undang baharu, iaitu Generasi Penamat, Generational Endgame atau GEG, bertujuan melindungi Adam, rakan-rakan dan generasi berikutnya daripada menjadi bangsa ketagihan produk merokok. Di bawah pelaksanaan GEG ini, tiada sesiapa yang boleh menjual produk merokok kepada generasi yang lahir pada 1 Januari 2005 dan seterusnya. Generasi ini juga dilarang daripada membeli dan memiliki produk merokok yang berbahaya ini. Oleh itu, akan lahirnya sebuah generasi yang akan menamatkan penjajahan produk merokok yang telah berabad lamanya kepada manusia. Generasi Adam akan kekal sihat, produktif dan bebas daripada sebarang bentuk amalan merokok. Your future, your choice. Make a wise choice and choose not to smoke. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, terima kasih Dr. Nizam. Jadi itu adalah instrumen soal sidik yang kita gunakan. Kita ada letak satu video di YouTube. Kita juga memaklumkan pemakluman kepada ibu bapa. Mungkin ada di antara tuan-tuan yang telah menerima daripada pihak sekolah berkenaan dengan pelaksanaan soal sidik ini. So kita ada maklumkan kepada ibu bapa dulu dan jika ibu bapa bersetuju barulah kita dipanjangkan kepada pelajar lah, dan kita menyasarkan soal sidik ini kepada pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan soal sidik ini mereka jawab secara online saja melalui link yang kita beri. Dia ada bahagian A, social demographic, and then kesedaran ataupun pemahaman mereka. Bila mereka lihat video tu, adakah kita nak tahu adakah mereka faham berkaitan dengan pelaksanaan GEG yang nak dilaksanakan ini, dan yang komponen C, apakah pandangan mereka lah, adakah mereka bersetuju ataupun tak setuju, kalau bersetuju kenapa, kalau tak bersetuju kenapa. Jadi ringkas saja soal sidik ini. Dan kaedahnya kami memberikan link ini kepada melalui WhatsApp lah, melalui pihak KPM, bahagian pengurusan sekolah harian, yang diedarkan kepada semua negeri dan kepada semua sekolah-sekolah lah. Dan kita juga telah orang kata memantau ini update berkenaan dah berapa banyak yang menjawab soal sidik ini di kalangan pelajar. Kami ada satu website yang mana kita boleh tengok, kita abstract bahagian yang bersetuju dan tak bersetuju, dan ini memang diupdate setiap hari. Jadi daripada sini sehingga ke hari ini lebih kurang dalam 37,000 pelajar-pelajar yang telah menjawab soal sidik ini. Kalau kita tengok kat sini 97.7% bersetuju dengan pelaksanaan GEG. Ada 2.3% tak bersetuju, tapi ini setakat yang update pada pagi inilah. Jadi kita nak meningkatkan lagi, sebab kalau kita tengok daripada segi bilangan pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada data KPM sekitar dalam 700,000 pelajar-pelajar sekolah menengah, dan kita juga telah ini mengikut negeri negeri-negeri yang telah menjawab soal sidik ini, dan kita juga telah memanjangkan kepada bukan saja di sekolah menengah harian tapi di sekolah-sekolah berasrama penuh dan sebagainya lah. Jadi telah mendapat kelulusan juga. Jadi itu juga hasrat kami kepada pihak PIBG pada hari ini, supaya satunya soal sidik ini akan dapat lebih luas. Mungkin ada yang dah dapat makluman tersebut, mungkin ada yang baru hari ini mendengar. Kami berharap boleh wawarkan supaya soal sidik ini akan terus meningkat dia punya bilangan yang respon, dan juga sokongan lah, sebagai sokongan daripada ibu bapa sekalian terhadap apa yang kita nak laksanakan berkenaan dengan kawalan produk-produk merokok. Saya rasa sebagai parents yang tidak merokok, yang tak ada ahli keluarga yang merokok, saya pun memang tak nak anak cucu saya mula merokok. Tapi saya rasa kalau kita sendiri yang merokok juga, kita tak nak anak-anak dan cucu kita sama merokok macam kita. Jadi itu adalah hasrat kami lah. Jadi saya rasa itu saja pembentangan saya.
Ini adalah slide terakhir dan saya sharekan juga promosi mungkin ada yang mungkin tak pernah dengar pasal GEG sebelum ini, saya just nak run through gambar aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan sokongan daripada badan bukan kerajaan. Kita dah ada membuat taklimat kepada kerajaan negeri, exco kerajaan negeri, pembentangan kepada kerajaan negeri. Kita punya pakar-pakar pakar-pakar akademik, pakar-pakar kesihatan, pakar-pakar ekonomi telah ada masuk dalam TV, masuk dalam radio untuk memaklumkan berkenaan dengan GEG ini. Kami sendiri juga ada masuk dan kita ada buat siri webinar kepada guru kepada doktor-doktor kami, paramedik kami berkenaan EVALI, penyakit baru, berkenaan GEG. Ada kalau di Kuala Lumpur ada program Car Free Day ada pelancaran dan sebagainya bersama pihak NGO. Aktiviti-aktiviti penguatkuasaan berkaitan dengan kawalan merokok juga orang kata dipertingkatkan supaya masyarakat patuhlah dengan apa yang telah diwartakan dalam peraturan. Pelancaran MQUID masjid di mana alhamdulillah di KL dan di Putrajaya, JAKIM dan Jawi sudi bersama-sama dengan KKM untuk memberikan platform masjid pada waktu setiap hari Jumaat ada kaunter daripada sukarelawan pemadam yang untuk membantu kalau ada perokok yang nak mendaftar ke perkhidmatan berhenti merokok. Jadi kita nak memudahkan proses pendaftaran orang-orang yang merokok ke laman sesawan Jomquid. Dan juga ini adalah berkaitan dengan pelancaran program Gegar lah. Program Gegar 18 ini sebab selain daripada kita ada satu peraturan khusus untuk melarang anak-anak kita merokok, tetapi kami juga menyediakan pelan 5 tahun supaya anak-anak GEG ini bila di sekolah mereka ni tak pernah merokok langsung ataupun mereka yang telah pun terlibat dengan aktiviti merokok di sekolah akan ada intervensi daripada pasukan pergigian melalui program kotak ataupun kaunselor sekolah untuk membantu mereka supaya terus dapat berhenti merokok. Apabila mereka masuk ke universiti ataupun IPT, persekitaran kampus juga akan satu persekitaran yang kondusif. Di kampus akan memang IPT memang adalah kawasan larangan merokok dan juga adanya perkhidmatan berhenti merokok di universiti untuk membantu mereka yang telah mula terjebak. Kalau mereka tak masuk ke universiti, mereka di persekitaran am, program-program bersama majlis belia dan sebagainya untuk advokasi, program-program advokasi supaya mereka tidak terjebak dengan aktiviti merokok. Dan bila di tempat kerja ada belia-belia yang masuk kerja, pengukuhan program-program berhenti merokok melalui agensi pekerjaan kerajaan dan swasta. Jadi kita nak memastikan anak-anak ini bila lepas saja berumur 18 sehinggalah berumur 23, 24 mereka ini kekal tidak merokok sebab 5 tahun selepas berumur 18 itu adalah waktu kritikal di mana sama ada mereka ini akan bertukar menjadi seorang perokok ataupun sebelum ni hanya cuba-cuba mereka akan bertukar menjadi regular smoker atau sebelum di sekolah tak pernah merokok tapi bila 18 tu mereka akan cuba tertarik untuk mula merokok. Jadi sebab itulah pelan 5 tahun ini juga dilancarkan pada bulan April yang lepas. Jadi itu saja daripada saya.